Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Mengapa ibu kami diperlakukan sebegitu kejam? Begitulah luahan hati anak-anak mangsa di dalam kes ini yang menyaksikan ibu mereka dibunuh dengan kejam oleh seorang lelaki warga emas yang juga merupakan jiran ibu mereka yang telah lama tinggal berjiran. Yang menambahkan rasa terkilan mereka adalah ibu mereka merupakan teman baik kepada arwah ibu suspek. Menurut seorang anak mangsa, suspek juga sering makan dan minum di kedai kopi ibunya di Kampung Pasir Panjang, Sitiawan. Selain lelaki itu juga selalu memberi ikan hasil tangkapannya secara percuma kepada ibunya. Luluh hati anak-anak mangsa apabila dimaklumkan ibu mereka diperlakukan sebegitu. Menurut mereka, adik-beradik tiada seorang pun dari mereka mempunyai masalah dengan suspek dan hubungan mereka baik, cuma sudah jarang berjumpa kerana tinggal di tempat berlainan. Tetapi jika terserempak, mereka selalu menegur suspek. Mangsa dalam kes ini seorang ibu tunggal warga emas, Zaharah Khalid, berusia 77 tahun, dan suspek yang melakukan aksi kejam terhadap mangsa adalah jirannya Muhammad Syaharudin Zakaria berusia 65 tahun ketika kejadian, dan kejadian dilaporkan berlaku di sebuah rumah di Kampung Pasir Panjang Laut, Seri Manjung sekitar pukul 8 malam pada 3 Mei 2020 yang juga di dalam bulan Ramadan. Lalu apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada 3 Mei 2020, seorang anak lelaki mangsa yang merupakan anak bongsu mangsa berasa hairan apabila ibunya tidak pulang-pulang ke rumah setelah keluar bersendirian menaiki motosikalnya pada pukul 10 pagi hari itu. Pada waktu itu, mangsa tinggal di rumahnya bersama anak bongsunya itu. Berasa pelik apabila ibunya tidak memasak juadah berbuka puasa dan kelibatnya juga tidak kelihatan untuk berbuka puasa. Dia kemudian bertanyakan keberadaan ibu malang itu kepada adik-beradiknya, namun tiada seorang pun yang berjumpa dengan ibu mereka pada hari itu. Bimbang apabila mengetahui ibu mereka gagal ditemui dan tidak pernah ibu menghilang secara tiba-tiba sebegini serta tidak memberitahu kepada sesiapa, mereka mula mencarinya di sekitar kampung dan bertanyakan kepada penduduk kampung. Mereka mencarinya di merata tempat namun tidak ditemui sebelum didatangi seorang penduduk kampung yang mengatakan dia melihat mangsa dan suspek telah bergaduh di depan sebuah kedai runcit di kampung tersebut. Suspek juga dilihat penduduk kampung telah menampar mangsa. Apabila anak mangsa mendapat maklumat tersebut, dia bergegas ke rumah suspek yang terletak berdekatan dengan rumah ibunya. Anak mangsa segera ke rumah lelaki itu bertanyakan ibu mereka. Tetapi pada masa itu, suspek memberitahu bahawa dia tidak berjumpa dengan mangsa berlainan dengan apa yang diberitahu oleh penduduk kampung. Anak mangsa kemudian pulang ke rumah, namun disebabkan masih tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh suspek, dia kembali mencari ibunya di kawasan rumah lelaki itu. Tiada yang dijumpai di sekeliling rumah itu dan dia kemudian menuju ke sebuah parit yang berhampiran. Dia mencari seketika dan telah menemui motosikal ibunya di dalam parit di belakang rumah suspek. Terkejut dengan penemuan tersebut, anak mangsa segera melaporkan kepada pihak polis tentang kehilangan mangsa dan penemuan motosikalnya di tempat kejadian. Waktu itu, penduduk kampung telah pun berkumpul untuk bersama-sama mencari mangsa setelah menerima berita penemuan motosikal mangsa dalam keadaan mencurigakan di belakang rumah suspek. Pencarian mangsa dilakukan secara beramai-ramai dan turut disertai oleh pihak polis, dan pada pukul 2 pagi 4 Mei 2020, usaha mereka membuahkan hasil apabila berjaya menemukan mangsa. Malangnya, mangsa yang ditemui telah meninggal dunia dalam keadaan separuh tenggelam dalam parit itu. Anggota polis menghubungi pihak forensik polis yang tiba di lokasi kejadian tidak lama selepas itu, dan kematian mangsa telah disahkan oleh pihak forensik tersebut. Tanpa membuang masa, siasatan mula dilakukan di tempat kejadian dan beberapa penduduk kampung telah ditemu bual bagi mencari saksi dan bukti tentang apa yang telah berlaku. Mayat mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh untuk proses bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pihak polis yang mendapat maklumat tentang suspek tanpa membuang masa telah menahan suspek di rumahnya. Pada waktu itu, suspek telah dibawa ke balai polis untuk disoal siasat dan telah ditahan reman. Hasil siasatan, lelaki itu mengaku memukul dan memijak mangsa di rumahnya. Suspek kemudian membawa mangsa dengan menggunakan kereta sorong sebelum membuang mayatnya ke dalam parit besar kira-kira 400 meter dari rumahnya. Pihak polis percaya mangsa berkemungkinan sudah meninggal dunia ketika dicampakkan ke dalam
dalam parit. Menurut polis, suspek dan mangsa tiada hubungan keluarga dan hanya tinggal sekampung dan berjiran. Pertengkaran antara mereka dipercayai disebabkan anak mangsa didakwa tidak menghormati suspek. Terdapat saksi juga bahawa suspek pernah menyerang anak bongsu yang tinggal bersama mangsa tanpa sebab sebelum bulan Ramadan, tetapi pada waktu itu anak mangsa tidak melawan sebelum suspek mengambil pisau cuba menyerang anak mangsa, namun bernasib baik kerana sempat dielak. Kejadian itu berakhir dengan begitu sahaja apabila suspek berjaya ditenangkan. Ujian seringan air kencing mendapati suspek negatif dadah dan dia didapati tidak mempunyai rekod penyakit mental. Bagaimanapun, suspek mempunyai satu rekod kesalahan lampau membabitkan kes curi. Hasil bedah siasat pula mendedahkan yang leher mangsa mempunyai kesan jerutan dan pihak polis percaya punca kematiannya akibat leher mangsa dijerut dengan menggunakan kain oleh suspek. Jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pasir Panjang. Pada 26 Julai 2023, suspek terlepas tali gantung selepas dijatuhi hukuman penjara 38 tahun oleh Mahkamah Tinggi Ipoh setelah didapati bersalah membunuh mangsa. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad memerintahkan Muhammad Syahrudin Zakaria berusia 68 tahun menjalani hukuman penjara itu bermula dari tarikh tangkap iaitu pada 3 Mei 2020. Si mati dijerut dan dicampakkan ke dalam parit. Tertuduh sememangnya berniat membunuh si mati. Selain itu, terdapat kecederaan lain seluruh badan si mati seperti ditunjukkan bedah siasat, kata Abdul Wahab ketika membacakan penghakimannya. Timbalan Pendakwa Raya Liana Zawani Muhammad Razi memohon mahkamah supaya menjatuhkan hukuman gantung sampai mati meskipun terdapat pindaan rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatori 2023 kerana mangsa dibunuh dengan kejam oleh tertuduh. Bagaimanapun, Peguam M. Saravanan yang mewakili tertuduh merayu supaya mahkamah mengurangkan hukuman anak guamnya yang sudah berusia dengan hukuman penjara. Sekurang-kurangnya, biarlah dia menghabiskan saki-baki hidupnya di penjara dengan tenang. Janganlah ditambah deritanya dengan memberinya hukuman gantung kerana ada kemungkinan Syahrudin mungkin tiada lagi bila tibanya hari untuk dia digantung, kata peguam itu. Seramai 13 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan manakala hanya seorang mewakili pihak pembelaan sepanjang prosiding berlangsung sejak 2021. Kejadian ini berlaku di dalam bulan Ramadan dan sudah tentu anak-anak mangsa pasti merasai kehilangannya pada hari raya Aidilfitri. Seorang anak mangsa meluahkan bahawa Aidilfitri mereka tidak bermakna tanpa ibu mereka. Mungkin orang lihat mereka adik-beradik ceria, tetapi dalam hati tiada siapa yang tahu rasa sedih, perit, terkilan dan trauma semua ada. Siapa yang boleh lupakan kejadian kejam yang berlaku pada ibu kandung sendiri hingga meragut nyawanya, malah mayatnya dibuang di dalam parit, luah anak mangsa. Menurutnya, sudah menjadi kebiasaan mereka yang tinggal berhampiran akan berkumpul bersama di rumah ibunya pada Aidilfitri dan disajikan hidangan wajib air tangan mangsa iaitu sekaya dan lemang serta ketupat. Malah pada hari pertama berpuasa juga, mereka akan berkumpul dan membawa makanan masing-masing untuk berbuka bersama, tetapi tahun ini tiada dan arwah emak mereka juga tidak bertanya mengapa. Mereka tertanya-tanya punca sebenar suspek bertindak demikian kerana dakwaan mereka tidak menghormati suspek adalah tidak benar. Malah mereka adik-beradik tidak pernah mempunyai masalah dengan lelaki itu. Apa yang telah berlaku, hanya Allah yang tahu mengapa suspek sanggup melakukan perbuatan kejam itu. Begitu mudahnya manusia ini meragut nyawa insan yang lemah dan harap suspek insaf dengan perbuatannya itu. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Zaharah Khalid. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.